Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di luar sana yang mengikuti Malaysia Post. Okay, pada kali ini kita membawakan kepada anda seorang tokoh, bukan setakat tokoh negarawan yang disegani, yang dikenali di Malaysia ini, tetapi juga di persada dunia, yang nama dia yang tak perlu lagi diperkenalkan. Seluruh dunia mengenali susuk tubuh yang kita bawa pada kali ini, iaitu tokoh negarawan kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Assalamualaikum Tun. Waalaikumsalam. Okey, kita terus kepada sesi sudut pandang kita pada kali ini. Okay, kita akan membicarakan berkenaan dengan senario politik dan apa yang terjadi dekat tanah air kita pada hari ini. Okay, Tun, baik Tun, bagi memulakan sesi kita, kita nak tanya pandangan Tun. Bagaimana Tun melihat masa depan negara di bawah kepimpinan Kerajaan Perikatan Nasional hari ini? Saya nampak keadaan gelap lah, kerana kerajaan yang ada sekarang ini amat lemah sekali. Dia tak dapat kelebihan sokongan yang mencukupi. Bukan satu, tidak ada mana-mana satu daripada gabungan ini yang dominan. Semuanya sama kuat ataupun lebih sama lemah. Jadi mereka khawatir tentang kedudukan mereka. Jadi sebab itu mereka tumpu kepada menyelamatkan diri, tetapi tidak dapat menangani masalah negara seperti pandemik COVID-19 dan masalah ekonomi dan masalah sosial yang teruk, pasal rakyat berasa gelisah dan tertekan. Tun ada bercakap tadi berkenaan dengan mereka ini cuba menyelamatkan diri mereka. Adakah darurat yang dilaksanakan hari ini bertujuan untuk menyelamatkan diri mereka? Saya nampak begitu. Bukan kerana COVID, tetapi kerana Muhyiddin tak dapat tentukan sokongan daripada dirinya. Besar kemungkinan di waktu dia dilantik sebagai Perdana Menteri, dia tidak dapat sokongan daripada Dewan. Jadi sekarang ini dia bertungkus lumus dan berhempah pulas untuk beli sokongan. Seperti baru-baru ini ada orang yang kalah dalam pilihan raya tiba-tiba jadi timbalan menteri. Benar macam tu. Pasal dia, kalau ada saja siapa yang beli sokong dia, dia nak dapat orang itulah. Biarpun orang tu hilang deposit pun sebelum ni. Orang tu tak ada pengaruh apa pun, tapi dia angkat juga. Okey, sebelum ini Tun ada sebut bahawa ada usaha pihak Perikatan Nasional cuba mengajak Tun untuk menyokong kerajaan ini. Lepas tu sejauh mana kebenaran, sejauh mana ajakan tersebut, pelawaan tersebut? Ya, ada orang daripada PN juga yang kata kenapa saya tak sokong kerajaan sekarang ni. Itu kerajaan Parti Bersatu, saya dulu Parti Bersatu. Dan ada juga pegawai tinggi dalam kerajaan yang menasihat saya supaya beri sokongan kepada Muhyiddin. Tetapi apa yang berlaku ialah selama 3 bulan saya perhatikan tingkah laku Muhyiddin, dan saya dapati bahawa dia ini juga sama dengan Najib, guna duit untuk dapat sokongan. Sehingga Parti Bersatu ini yang sokong dia adalah kerana dia angkat orang ini jadi menteri. Pasal menteri dapat gaji besar. Dan kalau ada orang yang dia jemput untuk jadi menteri pun, ada yang sokong saya dan tak setuju. Umpamanya Sadiq juga ditawar jadi menteri, dia tak nak. Mazli pun macam itu juga. Dan kami 4 lagi yang tinggal ni pun kami tak terima perlawanan itu, kerana kita dapati bahawa
parti Muhyiddin ini begitu bergantung kepada orang yang kalau mereka terpaksa di penjara, parti dia akan jatuh. Selain politik wang yang diamalkan oleh Tan Sri Muhyiddin, mungkin itu antara sebab Tun meninggalkan Bersatu dan menubuhkan Pejuang. Ada tak sebab lain? Kenapa Tun dan beberapa orang lagi keluar daripada Bersatu? Sebenarnya rancangan mereka ialah saya akan jadi Perdana Menteri. Ditawarkan kepada saya, tapi saya tak terima lah. Pasal yang pertama, kalau saya masuk dengan PN ini, saya mesti bersama dengan Datuk Seri Najib dan lain-lain tokoh yang saya lawan dulu sehingga mereka kalah. Yang tu satu. Yang kedua, saya akan mengkhianati orang yang sokong saya kerana saya menentang orang seperti BN dan sebagainya. Jadi kalau saya bersama dengan kerajaan Muhyiddin ini ataupun saya jadi Perdana Menteri, itu bermakna bahawa saya mengkhianati orang yang pilih saya. Itu tak boleh buat lah. Saya tak tergamak nak buat. Tadi kita ada bercakap berkenaan dengan darurat. Tun dan beberapa orang lagi tokoh politik yang lain melakukan pelbagai cara untuk menghentikan, buat desakan agar darurat ini dihentikan dan persidangan parlimen dibuka semula. Namun kita tengok kerajaan Muhyiddin masih kekal dengan keputusan mereka untuk meneruskan darurat, masih menggunakan darurat, dan persidangan parlimen masih kekal ditutup. Apa pandangan Tun? Ya, mereka takut kepada parlimen kerana mereka akan dikritik dalam parlimen dan kemungkinan ada undi tak percaya kepada mereka. Sebab itu di darurat ini dia gantungkan parlimen supaya dia bebas buat apa saja. Sekarang undang-undang dibuat practically oleh Muhyiddin dan tak payah pergi parlimen, tak payah, dia buat undang-undang sendiri. Ya, dan dia ketepikan undang-undang yang sedia ada, termasuk perlembagaan negara. Kita semua buat undang-undang berasas kepada perlembagaan negara, tak boleh menentang, tetapi dia boleh. Jadi dia lega, berasa senang hati dengan kuasa yang besar yang dia dapat melalui darurat. Adakah penggunaan darurat ini juga, contohnya kalau kita lihat Perdana Menteri sebelum ini menggunakan dana KWAN untuk digunakan ketika darurat, adakah ini juga merupakan satu bentuk penyelewengan atau ya memang dia buat itu? Sepatutnya kalau ada parlimen, dia tanya parlimen dulu, dapat kelulusan daripada parlimen. Tetapi sekarang ini dia boleh ambil duit kerajaan di mana-mana saja tanpa merujuk kepada parlimen. Dia begitu berkuasa. Tak pernah ada orang yang begitu berkuasa seperti Muhyiddin berkuasa sekarang. Maknanya dalam sejarah negara, Muhyiddin antara orang yang pernah paling berkuasa di Malaysia. Ya, kalau nak kira, dulu Tun Razak pun dia tak ambil duit kerajaan. Dia ditugaskan untuk betulkan keadaan politik. Iaitu kenapa kemenangan dia tu kurang. Jadi cara Tun Razak pada masa itu ialah untuk mendapat sokongan daripada parti lawan, dan dia berjaya. Itu soal politik. Yang lain dia tak sentuh. Dia tak minta duit apapun. Berkenaan dana apa semua dia tak sentuh lah, berbeza dengan Tan Sri Muhyiddin. Okey. Tun, jika Yang di-Pertuan Agong memanggil untuk bertemu desakan supaya darurat dihentikan ni, adakah Tun akan turut serta untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong? Saya tegur, saya bagi kenyataan yang saya fikir Yang di-Pertuan Agong pun tahu. Kalau kita baca dalam media ni, sosial ini, tak pernah ada begitu banyak ramai orang yang marah. Orang marah kerana perbuatan Muhyiddin, tapi tiap-tiap kali Muhyiddin buat benda yang salah, dia kata ini perbuatan agung. Dia kata ini semua agung yang berkuasa, dia tak berkuasa.
Jadi lah ni banyak orang marah kepada Yang di-Pertuan Agong. Pertama pasal dilantiknya Muhyiddin. Yang kedua pasal benda yang Muhyiddin buat seperti mengenepikan perlembagaan, mengenepikan undang-undang, seolah-olah diizinkan oleh Agong. So mereka salahkan Agong. Seperti mana yang Tun tegur itulah, berkata bahawa orang Melayu mula marah pada institusi raja-raja ni, khususnya Yang di-Pertuan Agong lah, Tun Tun nak melihat bila Yang di-Pertuan Agong diserang oleh netizen, rakyat, macam mana Tun melihat peranan kerajaan ataupun kepimpinan bersatu dalam mempertahankan institusi raja ini? Ya, mereka patut bagi tahu bahawa ini keputusan mereka, bukan keputusan Yang di-Pertuan Agong. Tapi tiap kali mereka diserang, mereka kata ini adalah satu perbuatan derhaka kepada raja. Sedangkan bukan derhaka kepada raja, ini perbuatan Muhyiddin. Tapi raja pula tak kata apa. Jadi bila tak kata apa, bermakna bahawa betul lah anggapan orang ramai. Maknanya kesalahan itu diletak kepada institusi raja-raja pula. Ya. Dalam dia punya gazet pun disebut macam itu. Segala-galanya dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Maksudnya kerajaan berlepas tangan tu. Dari situ. Tun, kalau kita lihat ada cakap-cakap dekat luar sana dan banyak orang berkata Muhyiddin, apa yang jadi sekarang dan apa yang keputusan dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin sekarang ini dibelakangi oleh Datuk Seri Hamzah dan Azmin yang bertanggungjawab menggerakkan kerajaan hari ini. Sejauh mana Tun melihat? Memang pun dari awal saya sekarang dapat maklumat bahawa 3 orang yang main peranan yang terbesar dalam usaha untuk mendirikan kerajaan lain mengganti Pakatan Harapan. Orang ini ialah Muhyiddin sendiri, Hamzah dengan Azmin. Tumpuan mereka ada personal. Macam Azmin dia cuma tak nak ni Anwar saja. Itu dia punya ni. Kalau apa yang boleh dia lakukan supaya Anwar tak jadi Perdana Menteri, dia akan buat. Dan Hamzah pula nampak dialah yang plan cara mana sehingga dia dapat semua orang kununya sokong saya supaya saya sangguplah crossover jadi Perdana Menteri. Tapi saya tidak. Tapi Hamzah is the chief planner dan dia sekarang ini begitu sekali kuat kuasa, dia berasa dia kuat kuasa sehingga dia anggap dalam kerajaan legislators boleh jadi executors. Jadi dia nak urus kerajaan seolah-olah dia eksekutif, ada executive power. Tapi sebaliknya kita tak ada executive authority dalam kabinet. Kita buat keputusan, yang lakukan segala keputusan itu ialah eksekutif, iaitu macam administration, macam polis, macam tentera. Dia orang itulah yang jalankan tugas, bukan menteri yang dilantik. Tun, sebelum ini beberapa orang pemimpin Perikatan Nasional atau pemimpin Parti Bersatu mengalu-alukan kenyataan Tun yang sebelum ini kata sedia bekerjasama dengan Perikatan Nasional, namun tanpa beberapa orang tokoh tertentu lah. Okey, ada tak Tun sedia bekerjasama dengan mereka ini selepas apa yang jadi sekarang? Ya, bila BN kalah, ramai orang UMNO lompat untuk masuk Bersatu. Jadi saya dah kerjasama dengan orang ini, tapi tak boleh kerjasama dengan pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan jenayah. Orang ini saya tak boleh bekerjasama walau macam mana pun. Sama ada nak angkat saya jadi Perdana Menteri pun, ada saja orang itu saya tak boleh terima. Siapa orang tertentu tu Tun? Kalau Tun boleh namakan. Orang tertentu seperti Najib, seperti Hamidin
naik Aziz Ibrahim, Ahmad Mazlan, dan Tunku Adnan. Orang ini semua terlibat dengan jenayah. Okey Tun, UMNO dah memutuskan hubungan dengan Bersatu dan Perikatan Nasional lah untuk PRU 15 akan datang, dan kemungkinan mereka akan bertembung pada PRU akan datang. So, adakah ini akan membuka ruang kepada Parti Pejuang untuk mengadakan kerjasama sama ada antara blok UMNO atau Bersatu, atau adakah pendirian Pejuang sendiri untuk bersama-sama terus dengan Pakatan Harapan? Bila kenyataan dibuat oleh Mat Hassan bahawa dalam pilihan raya akan datang mereka akan bertanding di semua kawasan, termasuk kawasan-kawasan yang diduduki oleh orang Bersatu, bermakna Bersatu akan hadapi UMNO dalam pilihan raya. Jadi gabungan mereka itu tak bermakna lah. Sepatutnya ada agihan kursi. Jadi besar kemungkinan Bersatu akan kalah. Jadi bila kenyataan itu dibuat, saya tulis kepada semua ahli-ahli Bersatu dalam kerajaan, menteri-menteri. Saya kata dalam pilihan raya akan datang, kamu akan kalah. Pasal UMNO tak sokong kamu. Jadi lebih baik lagi balik kepada asal. Tapi mereka jawab bahawa mereka menteri, dan menteri dapat gaji 70,000 sebulan. Jadi kalau kita boleh bayar 70,000 sebulan, mereka akan kembalilah kepada kita. Jadi nampak dia berjuang untuk duit, bukan untuk bangsa, bukan untuk negara. Jauh sekali agama lah. Maknanya memang takkan bekerjasama lah dengan orang macam tu. Kalau macam tu, maksudnya Pejuang akan memposisikan diri sebagai apa tu? Sebagai parti blok ketiga dalam PRU 15 atau macam mana? Kita akan terus sebagai blok ketiga. Ya. Maksudnya selaku blok ketiga tu, dari segi kekuatan dia, macam mana tu melihat? Adakah Pejuang akan bersendirian atau mengadakan mana-mana coalition sama ada dengan parti-parti yang ada sekarang seperti Warisan atau dengan DAP ke, macam mana Tun? Setakat ini kita nak jadi the third force. Kita tak mau ikat diri kita dengan gabungan yang ada, baik gabungan PH ataupun gabungan PN. Kita tak mau masuk, tapi kita mungkin ada pakatan dengan parti-parti yang sependapat dengan kita, macam Warisan, macam Muda umpamanya. Jadi dengan itu kita harap kita dapat kursi yang tak kecil, banyak. Jadi saya berpendapat bahawa kedua-dua gabungan ini tidak akan dapat cukup bilang untuk tubuh kerajaan. Mereka akan mungkin ada sebuah gabungan yang dapat majoriti, tapi tak sampai 50%. Tak sampai 50%. Jadi untuk nak buat kerajaan, dia kena ada lebih daripada 50%. Dan kita boleh pilih sama ada nak pergi dengan PN ataupun dengan PH. Jadi penentu lah. Tapi syaratnya mereka mestilah terima kita punya dasar juga. Tun, selaku orang lama dalam politik, Tun sebagai legenda dalam politik apa semua, bagaimana Tun melihat keputusan UMNO itu untuk bergerak sendirian? Tun meramalkan Bersatu akan tewas, dan bagaimana Tun melihat UMNO itu sendiri? UMNO sudah pecah. Umpamanya sebilangan yang tidak kecil sudah resign daripada UMNO dan menjadi ahli Bersatu, iaitu satu faction. Satu faction lagi adalah orang yang tak tolak Najib, ambil Zahid. Satu faction lagi yang sokong Najib, dan ada juga satu faction yang mungkin sokong pemimpin lain seperti Ahmad Hassan ataupun Hisham. Jadi UMNO yang ada sekarang ini bukan satu UMNO.
UMNO yang sebenarnya ialah UMNO yang dipimpin oleh Zahid. Nak buat dia punya surat itu, nak bertanding, Zahid kena sign. Tapi Zahid pun sekarang terancam. Ramai yang nak tolak dia. Jadi UMNO sudah berkecai, pecah. Tak ada kekuatan. Harapan mereka nak dapat bilangan kawasan yang ramai tu, saya ingat tak akan berlaku. Sokongan orang Melayu macam mana tu melihat pada UMNO dan juga Bersatu? Orang Melayu. Yalah, orang Melayu ada yang fanatik kepada Najib. Saya tak boleh fikir macam mana ada orang Melayu sanggup cium tangan Najib, kerana dia ni adalah pencuri. Dia curi duit, didapati bersalah dalam 7 kes, dihukum 12 tahun jail. Walaupun dia tak masuk jail, tetapi dia didapati bersalah. Tapi masih ada orang sokong yang tahu dia curi duit, tapi berpapat tak apalah dia curi duit, tapi dia Melayu Islam. Kalau kita nak dapat orang macam tu jadi pemimpin, rosak negara. Kita dah tahu dah, bila Najib jadi Perdana Menteri, dia rosakkan UMNO, dia rosakkan politik dalam negara, dan dia rosakkan pentadbiran pun. Semua rosak dengan kerana Najib. Tapi ada orang Melayu yang begitu fanatik nak sokong juga. Ada pula yang tak nak sokong Najib, tapi nak sokong Zahid. Tapi Zahid pun tak dapat sokongan daripada semua. Dia dapat daripada sebahagian. Bermakna bahawa parti UMNO itu sudah pecah 4. Kalau dia kata dia nak dapat terbanyak, itu saya tak nampak lah macam mana dia nak dapat terbanyak. Kerana calon-calon itu mesti ditandatangani oleh Presiden, iaitu Zahid. Kalau orang Najib nak bertanding, kena Zahid bersetuju. Kalau orang Hisham nak bertanding pun kena dapat Zahid bersetuju. Dan yang masuk Bersatu tu mungkin tak akan sertai UMNO lagi. Tun, tadi Tun ada cakap punca UMNO ni berpecah adalah Najib, disebabkan tangan-tangan Najib. Okey. Tapi ada juga orang kata tindakan Tun sendiri keluar daripada UMNO sebelum ini, membawa sebilangan ahli UMNO itu sendiri menunjukkan berpecahnya UMNO, dan Tun adalah punca sebenarnya UMNO itu berpecah menjadi parti picisan seperti Bersatu dan sebagainya. Saya harap itu berlakulah. Tapi bila saya keluar, tak ada siapa yang ikut saya. Tak ada tokoh-tokoh dalam UMNO yang ikut saya. Dan mereka seronok duduk dengan Najib pasal mereka pegang jawatan, dapat gaji besar, dapat peluang perniagaan. Jadi walaupun saya berjuang untuk orang Melayu umpamanya, mereka berpendapat bahawa lebih baik bersama dengan Najib pasal kami dapat jadi menteri, dapat jadi dapat kontrak, dapat jadi ketua dalam syarikat kerajaan. Jadi mereka lebih utamakan duit yang mereka dapat, bukan perjuangan. Saya keluar kerana perjuangan. Perjuangan saya ialah untuk orang Melayu, dan saya dapati bahawa Najib rosakkan parti. Sebab itu saya tak boleh ada dalam parti. Saya keluar. Tapi yang lain, walaupun mereka baik dengan saya, tapi dengan saya tak dapat duit. Kalau ikut saya tak dapat duit lah. Sebab itu dia tak ikut. Saya masa dulu bila Tengku Zali challenge saya, ada menteri yang keluar daripada kerajaan saya yang menyokong Tengku Zali. Tapi bila saya keluar, tak ada siapa keluar. Kemudian barulah Muhyiddin disingkir, bukan dia keluar. Dan Syafi'i Abdal dia resign. Jadi ada 2 orang, 3 orang. Yang lain daripada dalam UMNO, tak boleh nak tinggal UMNO, tinggal duit lah. Pasal UMNO bagi duit. Semuanya dapat duit. Banyak duit, kaya-kaya belaka. Adakah politik wang dalam UMNO itu masih berterusan sampai sekarang? Masih. Itu saya cerita tadi. Seorang yang jadi menteri, Bersatu jadi menteri.
bila kita minta dia keluar daripada kerjaan. Kalau kita bayar dia 70,000 sebulan baru dia keluar. Dia kira duit, bukan dia kira negara, tak. Itu bersatu punya orang. UMNO punya orang pun bila UMNO tolak bersatu, tolak kerajaan, menteri-menteri UMNO dalam kerajaan tak mau lepas. Gaji ni, gaji besar. Bukan saja gaji, macam lain lagi dapat kemudahan. Bukan mereka bukan berjuang untuk bangsa, untuk negara, untuk agama. Mereka berjuang untuk jawatan. Tun tadi dah halang-halang Tun menyebut berkenaan dengan Tengku Razali. Baru-baru ini Tun mengadakan sidang media berdua dengan Tengku Razali. Dan itu benda yang mengejutkan satu dalam arena politik negara. Apa sebenarnya di sebalik tabir kepada adegan tersebut? Apa yang membawa kepada Tun boleh bersama dengan Tengku Razali? Tengku Razali ni katanya lah dia ada pengaruh dalam UMNO. Kalau dia boleh tarik 2-3 orang keluar seperti dia, jatuh kerajaan. Tetapi dia tak boleh tarik. Tak ada siapa pun nak tinggal jawatan lumayan ni. Orang kawan dia ke, orang yang dekat dengan dia, tak ada seorang pun. Jadi dia tinggal seorang aja. Jadi saya bersama dengan dia. Pasal dia kata dia bolehlah tarik sebahagian daripada orang UMNO. Tak ada orang UMNO nak keluar. Keluar habislah duit. Pasal perjuangan ni tu duit. UMNO mendesak supaya pilihan raya diadakan segera. Tun selaku orang lama, orang yang mengetahui seluk-beluk kerajaan dan juga politik, adakah Tun melihat sekarang masa yang sesuai untuk mengadakan pilihan raya ataupun mandat itu dikembalikan melalui undi percaya di Parlimen? Saya berpendapat bahawa kita tak boleh ada pilihan raya dalam masa terdekat. Kerana jangan main-main dengan COVID-19 ini. Kita lihat apa yang berlaku. Masa dulu Sabah kurang COVID, tapi bila ada pilihan raya, seluruh Malaysia dijangkiti dengan COVID. Orang kita pergi sana, kempen sana, terdedah kepada COVID, dapat jangkitan. Jadi waktu ini kita tak boleh anggap bahawa keadaan sudah dipulih untuk kita ada pilihan raya. Jadi kita tak boleh ada pilihan raya dalam masa terdekat. Kita mesti tangani masalah COVID ni. Yang keduanya, kalaupun kita ada pilihan raya itu akan menghasilkan kerajaan yang lemah. Pasal saya lihat banyak political party, tiap-tiap bahagian kawasan pilihan raya akan ada multiple candidate, 3, 4, 5 candidate, dan parti-parti kecil ini tak boleh dapat jadi dia punya dominant party. Tak ada satu pun dominant party. Akhirnya parti-parti yang kecil-kecil ini yang menang sikit-sikit ini, mereka cuba gabung post election. Gabungan post election ni dia kena ada rundingan lah dengan parti-parti kecil. Jadi parti-parti kecil ni masing-masing nak untuk dia. Jadi dia nanti kena syarat itu, syarat ini, dan dia juga tahu kalau dia tarik diri jatuh kerajaan. Macam sekarang ini yang kekal Namuddin ialah kerana kalau jatuh kerajaan, orang yang bagi jatuh tu pun kena juga. Sebab itu dia sokong. Maksudnya tak ada siapa untung lah dalam situasi ini. Kalau jatuh kerajaan, semua rugi. Semua jatuh. Tapi untuk mengubah kerajaan sekarang yang kita lihat gagal, menangani isu COVID pun gagal, memulihkan ekonomi pun gagal, perlu tak kita tukar kerajaan? Atau kena tunggu habis penggal bagi masa? Yalah, nak tukar kerajaan macam mana? Itu kena kita sadilah. Kerana kalau kita nak tukar kerajaan begitu saja pun tak ada jaminan bahawa negara akan dipulih. Saya berpendapat bahawa negara sekarang sudah jadi begitu lemah,
dalam semua sudut, daripada segi politik, daripada segi ekonomi, daripada segi sosial, semuanya susah. Orang ramai lah ni menderita, tak ada cukup makan, tak ada duit. Semua ini menyebabkan keadaan sosial tidak stabil. Jadi kalau kita nak tukar kerjaan, bolehkah kita dapat satu kerjaan yang boleh mengatasi 3 masalah ini? Jadi ini yang lebih penting. Kita kena cari jalan supaya pakar-pakar, mungkin orang di luar daripada kerajaan, dapat memainkan peranan untuk mengatasi masalah ini. Saya biasa dulu mencadangkan satu kerajaan non-parti, kerajaan nasional. Kita boleh ambil orang yang bukan ahli politik pun duduk dalam kerajaan. Tapi cadangan saya itu ditolak. Sebaliknya kalau kita perhati dengan Tun Razak dia tak kira pasal alliance, tak kira pasal perikatan, dia nak buat national party. Semua dia ambil orang daripada parti lawan pun masuk jadi kerajaan nasional. Sebab tu dia tukar nama daripada perikatan kepada Barisan Nasional. Saya punya anggapan waktu tu pun belum kita ada COVID problem, saya pun mendapat bahawa parti-parti yang ada termasuk dalam kerajaan, luar kerajaan, masing-masing fikir tentang parti saja, tentang negara tak fikir langsung. Kita nak tumpukan kerajaan kepada negara, kita nak bangunkan negara kita, nak pulih keadaan ekonomi, nak pulih keadaan politik. Seperti yang dilakukan oleh Jokowi jugalah sebelum ni, membawa masuk pakar-pakar daripada luar dalam kerajaan, dalam kabinet beliau. Okey Tun, sebagai seorang tokoh yang paling berpengalaman mengendali sebuah negara, paling berpengalaman luas dalam membangunkan negara, 2 kali menjadi Perdana Menteri. Sekiranya Tun menjadi Perdana Menteri lagi sekali, apa yang Tun akan buat terhadap negara ini untuk mengatasi apa yang jadi sekarang? Saya fikir kekuatan saya ialah banyak idea, banyak cara untuk mengatasi masalah. Masa saya jadi Perdana Menteri dulu pun saya mengatasi banyak masalah. Benda yang tak boleh buat, kita fikir tentang cara nak buat, kita berjaya nak buat. Sehingga serangan mata wang oleh pelabur asing, oleh IMF, oleh World Bank pun, kita kena fikir macam mana kita nak buat. Jadi kalau kita tak ada rundingan bercakap dengan pakar-pakar dan kita bincang cara-cara kita nak atasi masalah, kita tak boleh atasi masalah. Satu orang saja tak boleh, 4-5 orang pun kadang-kadang tak boleh. Sebab itu kita kena ada satu badan yang disertai oleh orang-orang yang pakar dalam bidang-bidang tertentu. Mungkin bukan ahli politik, mungkin ahli politik, tetapi mesti ketepikan kepentingan parti, fikir tentang kepentingan negara. Kalau kita ada badan macam itu, barulah boleh kita selesaikan masalah. Jadi bila kita sebut pasal jika Tun diberi peluang, sedikit soalan, mungkin soalan orang kata nakal sikit Tun, adakah Tun akan kembali untuk PR2015? Saya tak nak. Kalau nak ada pilihan raya, saya dah tua. Tapi banyak orang penyokong saya ini masih nak supaya saya giat dalam parti, saya pimpin parti. Jadi mereka tu mempunyai kepercayaan kepada saya, suka bagi saya nak tolak bulat-bulat. Dulu pun saya tak nak, bila saya letak jawatan, saya tak nak ke politik lagi, tapi datang orang berkali-kali minta saya buat sesuatu. Sebab tu saya terpaksa kembali kepada politik.
Kalau tidak, daripada 2003 saya okey lah, saya tak ada masalah. Bersara sepenuh masa lah. Betul. Pakatan Harapan menamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri mereka untuk PRU menghadapi PRU 15. Macam mana Tun melihat Pakatan Harapan dengan mencalonkan Datuk Seri Anwar sebagai calon Perdana Menteri? Atau sejauh mana peluang Anwar itu sendiri menjadi Perdana Menteri pada pandangan Tun? Kita lihat dia tak pernah dapat majoriti. Bila dia bercakap kononnya dia ada tetap majoriti apa semua, bila bilang tak dapat. Dah berapa kali dah. Dulu lepas Pak Lah pun dia kata dia dah boleh buat kerjaan. Apa ahli-ahli semua dah pakai naik tie, nak pergi 16 September dulu. Tapi tak jadi. Lepas tu dia kata dia dapat sokongan ramai kepada PH. Dia kata dialah yang dapat sokongan banyak kononnya. Jadi PH pun undi pilih dia. Tapi dia tak dapat cukup. Dia dapat 92 aja. 92 itu kalau bagi kat saya dapat 154. Tapi tak dapat. Lepas tu bukan main lagi, panggil press seluruh dunia nak bagi tahu bahawa dia sekarang ini adalah Perdana Menteri dan Muhyiddin sudah tidak jadi Perdana Menteri lagi kerana dia dapat majoriti. Tapi akhirnya tak ada, duk bercakap saja. Saya berpendapat bahawa kalau diundi dia tak boleh dapat majoriti dalam Dewan. Okey Tun, kita letaklah satu anggapan sekiranya Anwar berjaya menjadi Perdana Menteri. Sekiranya dia berjaya, adakah Tun boleh bekerjasama semula dengan Anwar atau PH? Dia bukan orangnya yang akan ikut nasihat. Saya berpengalaman. Pasal buat 2 bulan saya pergi cuti. Saya angkat dia jadi acting Prime Minister. Dia tak ada pengalaman untuk menangani masalah. Bila kita diserang dengan mata wang, kita diserang. Dia Minister of Finance. Saya lihat dia cuma nak ikut apa yang IMF suruh aja. Saya kata kepada dia, you ikut apa IMF suruh, satu hari kita tak ada duit nak bayar gaji pun. Sebab itu saya terpaksa ambil alih daripada dia. Jadi sementara dia ni nampak orang yang pandai berpidato dan dapat populariti, tetapi kebolehan saya khawatirlah. Ketika itu IMF menawarkan pinjaman untuk inflasi kan masa tu. Ya, dia nak bagi duit, kita pinjam. Pasal dia nak ambil duit tu nak bayar hutang kita. Kita bukan dapat duit. Betul. Berbalik pada pejuang, setakat hari ini pejuang masih belum diluluskan pendaftarannya. Jadi kemungkinan untuk PRU 15, bagaimana pejuang ni nak bertanding menggunakan logo apa? Adakah mungkin warisan atau mana-mana parti politik lain? Sebelum PRU 14 bersatu pun daftar dah sudah didaftar. Najib cancel daftaran itu. Dan Najib tak daftar PH. Tapi kita menang. Kita cari cara lah. Macam-macam cara ada kepada kita. Tapi Muhyiddin takut. Dia nak takut apa? Kita cuma 4 orang aja. Dalam pejuang 4 orang dia wakil rakyat. Yang lain semua bukan wakil rakyat. Pejuang ini bukan terdiri daripada ahli politik. Kebanyakan dari pemimpin pejuang terdiri daripada orang yang bukan political, bukan politician, dan mereka masuk pasal nak berjuang untuk bangsa, untuk negara, untuk agama, dan mereka angkat sumpah iaitu bukan nak berjuang untuk diri sendiri. Kalau tak jadi calon pun tak apa, asalkan mereka boleh bagi kemenangan kepada pejuang untuk kita bersihkan negara. Jadi bangunkan negara. Orang pemimpin pejuang ini bukan untuk diri mereka.
kita ada temuduga nak masuk berjuang, nak jadi pemimpin, kita nak tanya apa sebab nak masuk. Jadi kita pilih orang. Waktu ni tak ramai, tapi ramai juga yang sokong. Pasal pemimpin pejuang ini kalau kita tengok, mereka semua kebanyakan ahli profesional, mereka bukan ahli politik biasa, dan mereka pula umur kurang daripada 50. Jadi ini generasi baru. Saya harap rakyat akan membuat perbezaan. Parti lain berjuang untuk nak jadi nak pegang jawatan. Parti pejuang bukan untuk pegang jawatan. Kita boleh letak calon yang bukan ahli pun kalau perlu, kalau kita nampak dia berkebolehan. Yang jadi ahli, yang jadi pemimpin, saya beritahu awal-awal lagi, bukan you yang nak jadi calon. Mungkin you jadi, tapi kalau you tak jadi, you nak sokong ada? Dia sokong. Kalau sokong, kita terima. Tun, apa budaya lompat parti atau orang gelar sebagai katak politik banyak memberi kesan kepada negara atau kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri contohnya kan. Okey, pendapat Tun sendiri sebagai veteran politik, wajar tak sekiranya negara ini memperkenalkan undang-undang anti lompat parti? Ya, kita janji kepada rakyat, tetapi kita buat sesuatu yang bertentangan dengan janji kita, itu tak boleh diadakanlah. Jadi rakyat akan hilang kepercayaan kepada pilihan raya. Apa gunanya mereka undi, dapat orang mereka menang, tapi orang mereka lompat kepada parti lain pula. Jadi itu mengkhianat. Kita tak boleh terima macam itu. Tapi ada pula orang dalam parti macam saya dulu, saya tengok kepimpinan dah menyeleweng, Pak dah menyeleweng, saya keluar daripada parti. Tapi pada masa itu saya bukan wakil rakyat, saya cuma ahli parti saja. Saya keluar daripada parti. Bila di masa Najib pun, bila dia curi duit, saya takkan nak terus ada dalam parti. Saya keluar daripada parti. Saya tubuh parti lain. Kerana ada masanya yang kita terpaksa keluar dari parti. Tapi apabila kita sudah buat janji, selagi parti ikut janji kita tak boleh keluar. Jadi kadang-kadang kita dapati parti buat janji, orang pilih dia jadi kerajaan, lepas tu dia alih masuk pintu belakang. Tak boleh lah. Tun, bekas Ketua Polis Negara dia minta SPRM siasat bahawa ada unsur penyelewengan, unsur rasuah, dan SPRM kalau tak silap saya 2 hari lalu kata tiada akta yang menghalang pada lompat parti itu sendiri tu. Boleh Tun ulas sikit? Ya, kita dapati yang ketara ialah kes di Sabah. Penyokong warisan yang jadi kerajaan lompat keluar daripada warisan, apapun tak sokong warisan. Jadi kita tertanya-tanya kenapa mereka keluar. Satu demi satu mereka keluar. Dan pada masa yang sama kita tahu Hamzah ada di sana, dan ada ternampak seolah-olah orang ini keluar kerana duit. Jadi kalau kita suspek dia orang ni keluar kerana duit, maka SPRM mesti buat siasatan. Pasal kalau kita dapat duit, apa kita buat? Takkan nak bawa tilam. Kita belanja duit, beli motorkar baru, beli rumah baru, beli bini baru, semua tu kita kena pergi cek dia orang. Tetapi SPRM tidak buat siasatan ke atas orang yang lompat ini. Jadi saya percaya kalau SPRM menyelidik, dia akan dapati bahawa orang ini tiba-tiba kaya. Jadi dia nak explain macam mana dia kaya. Dia terima duit. Itu rasuah. Rasuah salah.
boleh bawa ke kes ke mahkamah. Tun, kita bercakap semula berkenaan dengan Tan Sri Hamid Badur. Tun melantik beliau sebagai Ketua Polis Negara ketika dalam keadaan dia bersara. Mengapa Tun melantik dia? Sebelum dia bersara, saya jumpa dengan dia. Dia dia kata dalam polis ni banyak penyelewengan, banyak rasuah. Dia orang nombor 2 dalam special branch. Jadi dia sepatutnya dilantik menjadi chief of special branch. Tapi dia tak mau. Dia kata kerana ada banyak rasuah dalam polis. Sebab itu dia pilih untuk berhenti. Belum sampai umur lagi dia berhenti. Jadi saya berpendapat bahawa tak banyak ada orang yang sanggup berhenti walaupun dia ada peluang untuk naik pangkat. Jadi bila dia buat macam tu, saya fikir dia ni akan jalankan tugas dengan baik. Sebab itu walaupun dia junior, walaupun dia sudah bersara, saya panggil dia balik untuk jadi IGP. Itu IGP ni kena ada kelulusan daripada Agong lah. Jadi saya buat recommendation lah. Ini pelantikan walaupun polis punya commission mesti sokong lah baru boleh. Jadi dia dapat jadi IGP, dan selama dia jadi IGP, ramai juga pegawai polis yang kena tangkap pasal rasuah. Dulu tak pernah jadi mungkin kerana tak banyak rasuah. Jadi, tapi sekarang ini kita tahu rasuah banyak. Okey, sebelum dia bersara, dalam sidang media terakhir dia, Tan Sri Hamid dia mendedahkan, katanya Hamzah Zainuddin campur tangan dalam anggota polis. Minta pandangan Tun. Itu tak sepatutnya berlaku. Tapi memang dulu pun saya dengan IGP hubungan kita baiklah. Bukan kata saya nak kuasai dia, tetapi saya tak pernah tukar apa yang dia recommend, IGP recommend, kerana dia datang daripada Police Commission. Jadi saya cuma jadi tukang postman sajalah, hantar kepada Agong kalau perlu kepada Agong, ataupun saya bersetuju saja dengan keputusan yang dibuat oleh Police Commission. Jadi hubungan antara IGP dengan menteri sepatutnya baiklah, tapi dengan syarat menteri jangan paksa ni salah guna kuasa, tak boleh. Tapi ini yang berlaku, ini orang yang tidak sesuai pun dipilih oleh Hamzah, dan dia nak paksa semua tu orang dia dilantik. Itu tak boleh lah, itu salah. Tadi sorry, mungkin ni soalan yang terakhir sebelum saya nak pergi pada soalan santai, sebab kita masa pun dah tak cukup. Jika diberi peluang tu untuk kembali ke Pakuan UMNO, macam mana tu? Adakah Tun akan kembali ke parti lama Tun? Yalah, ada orang UMNO yang saya boleh terima, tapi tak semestinya dengan saya kembali kepada UMNO. Saya berpendapat bahawa UMNO perlu bersihkan diri, buang segala yang kotor-kotor ni, dan ada kepimpinan baru yang bersih. Kalau ada macam itu, bolehlah saya, kalau tak masuk pun saya bersamalah, saya boleh kerjasama. Tapi nak masuk jadi ahli UMNO sukar bagi saya, pasal bekas-bekas sudah ada lama. Yang merosakkan UMNO ialah Najib. Parti yang ditubuh oleh bapa dia, dia rosak. Ini satu perbuatan yang cukup tidak baik. Kalau dia akur kepada bapa dia, dia tak jadi macam ni. Bapa dia kena baik dengan saya. Bahkan saya anggap peluang saya jadi Perdana Menteri pun kerana Tun Razak.
Tun Razak yang pilih saya jadi menteri. Lepas itu dia buat recommend kepada Husin. Jadi dengan itu saya jadi Perdana Menteri. Tetapi Najib bukan macam bapa dia. Kita satu soalan terakhir pasal politik. Alang-alang Tun tadi cakap tentang Najib. Okey. Tun kata Datuk Seri Najib merosakkan parti apa semua, dan Tun dilihat semua orang melihat perselisihan antara Tun dengan Najib seperti seolah-olah tiada kesudahan dan takkan nampak gaya macam tak boleh berbaik. Adakah apa yang menyebabkan, selain yang Tun kata dia merosakkan parti, negara apa semua, ada tak faktor lain yang menyebabkan situasi itu? Tak ada faktor lain. Dia dengan saya ni baik dulu, kawan saya. Saya biasa nasihat dia walaupun dia tak terima. Tetapi perbuatan Perdana Menteri curi duit adalah sesuatu yang saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima. Kalau peringkat bawah ni berlaku rasuah, ialah kadang-kadang dia berlaku. Tapi bila Perdana Menteri curi duit, dia merosakkan seluruh jentera kerajaan. Sampai pegawai-pegawai kerajaan juga terlibat dengan rasuah. Jadi sebab itu saya tak boleh, I cannot forgive him. Saya tak boleh maafkan dia, kerana dialah yang merosak parti saya. Saya dulu jadi Perdana Menteri dan Presiden UMNO. Masa saya lepas UMNO 2003, UMNO tu masih kuat. Bahkan boleh menang sampai 90%. Lebih daripada saya. Tetapi ini berlaku kerana Najib bagi rosak daripada sebuah negara yang dikenali sebagai Asian Tiger. Kita sudah jadi satu kleptokrasi, negara pimpinan pencuri. Tak malu ke kita? Dulu orang Malaysia pergi mana-mana, oh you're from Malaysia, oh Malaysia nombor 1 apa semua. Tapi lah ni orang kata, apa jadi kepada negara kamu? Inilah Najib lah yang rosak. Adakah Perdana Menteri curi duit? Oh, bukan main lagi. Semua orang boleh tengok dia curi duit, dunia tengok dia curi duit, bukan sikit, berbilion-bilion. Lepas itu kata kuno ada orang bagi derma. Arab ni kaya tapi dia tak pergi derma sampai berbilion-bilion ringgit. Tu saya ceritalah, bohong. Sekian sesi kita pada malam ini. Terima kasih Ayahanda Tun, Dr. Mahathir kerana sudi bersama dengan kita dan menjawab semua soalan kita dengan sangat lancar, seperti yang kita tahu kenali. Tun inilah dia, Tun yang tak pernah menolak sebarang soalan pun. Macam mana sekali soalan tu pun dia akan jawab. Begitulah Tun yang kita kenali. Okey, sekian dulu daripada kami Malaysia Post untuk sesi kali ini. Teruskan bersama kami, layari Facebook kami, page kami, portal kami, Twitter kami. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih.